Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah Aini. Alright, sebabkan Putra ni macam dah lama tak nampak dia. So Putra, dengan segala hormatnya Ustazah mempersilakan Putra membacakan doa, yang lain sila tanda tangan. Doa sebelum belajar, bukan doa lepas mayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'win. Allahumma ahrina bil ilm wa zayyinna bil ilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa warina. Amin. Amin. Okey, alright. Terima kasih kepada Putra. Okey, sihat semua? Tadi Alhamdulillah. kalau ngaji baru jumpa kan. Seronok ada rumah? Boleh lah, seronok je. Tak best. Dia lah sangat. Boring, tak boleh cakap dengan kawan. Macam dalam penjara. Dah tak boleh pergi mall. Boleh, saya boleh cakap dengan Alia je. Okey lah. Dia berhubung dengan siapa-siapa. Seronoklah ada rumah. Ada rumah. Lapar boleh makan. Alah, kalau kat rumah ni penuh kerja sekolah. Ya ke? Bukan kamu suka ada rumah? Tak, saya tak rindu. Kalau duduk rumah, saya nak pergi jalan-jalan. Masalahnya tak boleh berjalan. Alright. Okey. Betul, kalau rumah saya bisa jalan. Okey dah. Nanti kita sembang lagi, okey? Alright, kamu ni kalau ajak sembang, besok tak habis. Okey, ni siapa yang main tukar-tukar nama ni? Kamu tulis nama yang sebenar, set lagi saya tak tahu siapa. Ukiler ni siapa? Pelik nama. Gila lah. Sekali lagi, kalau tak ada kehadiran kamu, jangan marah Ustazah. Kamu guna nama pelik-pelik. Ustazah bukan kenal nama pelik-pelik ni. Okey, so untuk hari ni, kalau Ustazah punya target nak mengajar 2 topik. Kalau sempat, Ustazah nak ajar 2 topik. Kalau tak sempat, terpaksa satulah. Tapi kita terpaksa laju-laju. Okay? Kita pun nak habiskan silibus laju-laju. Alright. Untuk pembelajaran pertama, hari tu last kita belajar huruf nafi dengan huruf nahi. Ingat tak? Kata ayat penafian tu dah. Huruf nahi yang lalu. Okey, so hari ni buka ad-darsus samin, safhah arba'ah wa arba'una. Muka surat arba'ah wa arba'una. Berapa arba'ah wa arba'una? 44. Pandai. Sebaik laju. Okey, hari ni kita nak tengok huruf jar. Huruf jar. Alright, dah buka dah semua? Huruf jar. Okey, yang okey dah Okey, buka muka surat 44. Yang tak buka video ni buka bukan buka video, maksudnya tak nak buka video tak apa, tapi pastikan kamu ikut kita punya pembelajaran pada hari ni. Okey, muka surat 44 tu jangan usik lagi, biarkan dulu. Yang ni kita akan pergi bila kamu dah faham huruf jar tu apa, baru kita akan pergi dekat sini. Ustazah tak nak bacakan kalau dalam kelas kan kita baca karangan ni dulu. Bukan tak nak bacakan, Ustazah takut tak sempat. So kita nak kejar-kejar masa. Okey, tengok muka surat 45. Muka surat 45. Okey, Ustazah terangkan dahulu. Huruf jar ni adalah, apa maksud huruf jar? Siapa tahu huruf jar ni apa? Kata hubungan. Okay. Apa maksud huruf jar? Huruf hubungan. Kata hubungan. Dah nak betul kan? Macam saya nampak kat sini ada minat, dengan, ke. Tu apa tu? Itu dipanggil apa tu? Dengan. Dipanggil apa tu? Orang panggil apa? Saya tahu maksud dia. Tapi tahu apa ni. Apa dia? Kalau bahasa Melayu kita panggil apa huruf jar ni? Kata tunjuk. Itu asmaul isyarat. Kata hubungan. Kata hubungan lagi. Kalau bahasa Melayu yang perkataan contoh di dalam, tentang, ke, daripada. Tu kata apa tu? Kalau bahasa Melayu. Kau tak tahu bahasa, kalau ke tak belajar lagi, belajar dah kan?
Dah. Tengah loading Ustazah. Jauh sangat loading tu. Kata adjektif. Tak mungkin. Kata apa? Kata-kata. Kata huruf. Okey, huruf hujar ni adalah, betul dah Alisha sebut tadi. Apa dia Alisha sebut tadi? Yang awal tadi. Kata hubungan. Kata hubung. Betul. Kata hubung. Alright, okey. Tengok dulu hal ta'rif. Ustazah share screen lah. Susah tak? Kamu tak nampak Ustazah. Ustazah share screen. Share buku teks juga pun. Kamu boleh tengok. Mana Ustazah pun? Mana? Sekejap. Hilang lah. Satu tak share lah. Okay, Ustazah tak buka pula yang itu. Terdelete. Okay, sekejap lah. Okay, kamu tengok je lah buku teks Alright, kamu tengok hal ta'rif. Okay, huruf hujar ni kalau ikutkan dalam bahasa Arab ada 20 harfan, ada 20. Kalau ikutkan huruf hujar ni ada 20. Tetapi yang masyhur, apa maksud masyhur? Masyhur ni yang yang terkenal ataupun yang kita biasa guna atau yang dalam bahasa Arab biasa guna hanyalah yang dalam kotak dekat bawah tu ada 2, ada 3, 6. Ada 6 sahaja. Sebenarnya huruf hujar ni ada 20. Tetapi yang masyhur, yang glamour, yang famous kita guna dalam bahasa Arab hanyalah 6 ni sahaja. Okey, tengok yang pertama. Selalu nampak dalam karangan bahasa Arab. Betul. Min, fi, ain, ila, alba, ala. Okey, min. Apa makna min? Apa maksud min? Dari ataupun boleh juga maksud dia jadi daripada. Dari ataupun daripada. Alright, fi. Fi. Apa maksud fi? Ustazah bukan ajar Alisha seorang yang lain tolong respon. Saya ajar Alisha seorang je faham tajuk ni. Alright, fi maksud dia dalam, pada. Dia boleh kita gunakan jadi dalam, boleh juga jadi di, boleh juga jadi pada. Okey, fi. Seterusnya, an. An apa an? An. Apa Ustazah? Maksudnya dekat bawah tu. Maksudnya dekat 5 nak baca ni, yang Ustazah tengah sebut ni, dekat muka 45 dekat bawah tu ada. Dari. An dari ataupun tentang. Ila boleh jadi ke ataupun kepada. Ke ataupun kepada. Alright, seterusnya alba. Ba. Dengan atau bersama atau di. Okey, ba ni biasanya kita guna dengan ataupun bersama. Ba ni dia akan bersambung dengan huruf yang kita nak kaitkan dengan maksud ba ni. Okey, ala di atas. Okey, ala di atas. Okey, tengok 45 belah atas tu yang ada gambar. Ustazah, boleh tak nak ulang yang ila tadi? Tak dengar tadi. Ila apa tadi? Ila ke, kita boleh guna ke ataupun kepada. Ila kepada. Alright. Okey. Tengok dekat atas tu, dia dah ada bagi contoh yang ada gambar ikan tu kan. Nampak tak dalam buku teks? Sekejap lagi saya akan share buku teks. Yang ada gambar ikan tu, tengok gambar pertama. Talibu yatakallamu an. Dekat situ yang perkataan yang berwarna merah tu adalah huruf hujar. Okey, at-talibu yatakallamu an hiwayatihil mufaddalah. Okey, apa maksud dia kat situ? Okey, at-talibu pelajar ataupun murid yatakallamu bercakap an. Apa maksud an tadi? Dari atau tentang kan? Tentang. Okey. Yang mana ada 2 ataupun 3 maksud, dia kena mengikut kesesuaian ayat. Okey, contoh macam yang ni, at-talibu yatakallamu an dekat sini kita guna tentang. Murid ataupun pelajar sedang bercakap tentang hiwayatihi, hobi yang berfaedah. Hiwayatihi al-mufaddalah. Alright. Tengok yang kedua. As-samaku fil ma'. Yang ni senang je maksud dia apa? As-samaku fil ma'. Cuba translate dalam bahasa Melayu. Ikan di dalam kolam. Al-ma' tu bukan kolam. Sungai. Al-ma' tu
Air. Air. Okey, bagus. So fi dekat situ kita guna dalam ataupun di dalam. Alright, seterusnya tengok. Gambar yang pegang payung tu. Yanzilu al-mataru minas sama. Yanzilul mataru, turunnya hujan. Apa maksud min tadi? Min dari. Daripada hujan, ataupun min dari. Petang. Dari as-sama. Petang. Dari langit. Okey, seterusnya yang ada gambar tulisan Terengganu tu. Safartu ila Terengganu. Saya bermusafir ataupun pergi. Apa maksud ila tadi? Ke atau kepada. Ke lah kan? So dekat sini nak guna ke nak guna kepada? Ke. Ke. So saya pergi ataupun saya bermusafir ke Terengganu. Okey, pandai. Yang ini. Yang ini. Tengok yang gambar yang seterusnya. Yang ni Ustazah nak kamu tengok sikit. Akaltu bil yadi al-yumna. Saya makan. Mana dia punya huruf jar kat situ? Bil yadi. Saya makan. Okey, maksud ba dekat situ apa? Apa maksud yang boleh digunakan kat situ? Saya makan Dengan. dengan. Yadun tangan, al-yumna kanan. Saya makan dengan tangan kanan. Okey, yang terakhir. Wadu'at huda al-ka'ka alal ma'idah. Wadu'at. Meletak huda. Huda meletak kek. Okey, ala tu apa? Huda meletak kek. Ala Di atas. Di atas atau terhadap. kat situ nak guna di atas ke nak guna terhadap? Di atas. Di atas al-ma'idah Al-Ma'idah meja. Okay, Huda meletak kek di atas meja. Kita tak boleh dah nak bagi dia maksud. Huda meletak kek terhadap meja. So jadi tak sesuai. Sebab tu Tazah kata huruf jar ni mana yang ada dua maksud atau tiga maksud kita kena letak mengikut kesesuaian ayat. Macam mana kamu nak tahu kesesuaian ayat tu? Okay, berbalik kepada kepentingan menghafal banyak vocab bahasa Arab. Kalau kamu tak tahu perkataan tersebut dekat mana. Okay. Alright. Habis. Okay, muka surat 46. 44 tadi. Patah balik ke muka surat 44. Tengok balik muka surat 44. Dalam masa 2 minit je Ustazah bagi gariskan mana huruf jar dekat situ. Sebab tu Ustazah ajar dulu baru kamu buat yang dekat muka surat 44 tu. Gariskan 2 minit saja. Mana huruf jar dekat dalam perbualan tersebut. Sila gariskan sahaja. Guna pensel jangan guna pen. 2 minit. Saya dengar suara Ustazah Aldia. Mesti ada adik ni. Saya. Duduk dekat-dekat Tadi saya tengok dulu dalam bilik. Ada berapa Ustazah? Ada berapa Ustazah? Ada berapa? Sama-sama kita tengok nanti ada berapa. Kamu gariskan dulu. Ustazah pun tak kira lagi berapa. Are you done? Done? I'm done. Done or not? So Alisha dapat berapa? Saya dapat 8. 8. Alright. Okay, dah Saya kira dah lah. Kita nak tengok sama-sama. Okay, boleh tengok dekat skrin. Saya akan conteng dekat skrin ni. Saya akan tengok dekat skrin ni. Okay. Saya panggil nama dia bagi mengikut ayat tersebut. Mengikut daripada yang mulalah daripada Zata Yaum. Tak payah baca. Bagikan sahaja mana huruf jar kat situ. Okay, bermula dengan, saya ikut skrin Ustazah. Bermula dengan Alisha. Okey. Atas sekali Ila. Okey. Yang lain tengok pastikan dia garis jawapan yang sama. So nombor 1 Ila. Alright. Nombor 2 Putra. Saya ikut skrin saja Nombor 2 Putra. Mana? Putra. Nombor 2.
Ini nombor 1 Ila. Okey. Tak cantik pula. Nombor 2. Cepat. Mana nombor 2? Saya tahu. Ikut Zaza panggil nama. Cepat. Come on. Huruf pujar. Cari huruf pujar. Yang Zaza dah baca dah tadi. Zaza dah bagi tahu dah apa dia huruf pujar yang glamour yang kita biasa gunakan tu. Zaza saya. Sabar. Zaza panggil nama. Raya. Awak tak ada buku ke? Saya tak ada buku ke? Kenapa tak saya buku dulu? Cepat Ryan. Tak buatlah tu. Okey, Raken nombor 2 mana Raken? Raken. Dah, dia turun garis dah. Dia turun garis? So, Raken Jauh sangat tu. Jangan conteng. Kamu sebut je mana Ustazah yang buat. Jauh sangat kamu pergi tu. Dekat atas tu ada lagi. Ada lagi lah. Dekat atas sebelum kamu pergi dekat bawah tu ada lagi 2 kat atas tu. 2 ke 3 kat atas tu. 2 Ustazah. 2, 3. Cepat Raken. Tak boleh. Amni bagi nombor 2 Amni. Cepat. Dekat yang Okey, mana? Cakap je. Baris mana? baris ke Fawazit. Mana? 5. Sebut. Mana? Yang Huma kharaja minal Okey. fasli qabla qalil. So, jawapan yang kedua adalah min. Alright, bagus. Seterusnya, Izul. Ada lagi satu. Izul seterusnya. Lambat. Zaza panggil terus jawab. Nuruddin, seterusnya Nuruddin. Saya tolong. Nuruddin, seterusnya selepas min ni mana lagi? Huma nafil maktabah. Okey, so huruf jar dia apa? Fi. Okey, bagus. Macam tu jawab. Alright. Good. Seterusnya, Fi juga. So dah ada 4. Seterusnya, Alisha sambung mula. Ada lagi tak? Okey. Nombor 3. An. Okey, An. Kamu sebut je, Ustazah tahu kedudukan dia kat mana. Alright. So, An yang pertama. Ada lagi satu. An yang kedua kat sini. Lepas maklumat. An yang kedua. Alright. Seterusnya Amni sambung. Ada lagi. Amni? Fi. Fi. Bagus. Fi. Okey, ada lagi tak? Ada Okay, satu yang lagi. terakhir. Ada lagi satu. Siapa belum? Izul ni dia senyap. Tak tahulah dia ada ketak kat situ. Raken bagi lagi satu last. Tadi Raken. Fatimah nak. Fatimah ada. Sorry. Fatimah. Saya lupa Fatimah ada. Itulah Fatimah. Okay, mana Fatimah? Bawah sekali tu kan? Tinggal baris yang bawah di mana? Ila. Alright, bagus. Saya lupa Fatimah ada. Dia senyap je. Alright. Dia nak. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, semua dapat 8 ni? Dapat. Alright, okay bagus. So Ustazah stop share. Siapa yang bertukang tu? Macam-macam kat rumah kamu kan, orang bertukang lah. Okay, Ustazah stop share. Ada soalan tak untuk tajuk huruf pujar? So ini sahaja pembelajaran untuk huruf pujar. Yang ni je lah kan susah. InsyaAllah yang keluar. Kamu kena biasakan perkataan yang 6 ni saja. Min, fi, an, ila, ba, ala.
Yang tu je. Right? Bukan sekadar ingat dia punya bahasa Arab, kamu kena ingat maksud dia juga. Kalau min ni apa maksud dia? Kalau fi ni apa maksud dia? So kamu kena tahulah nanti kalau contoh keluar soalan dalam peperiksaan, dia bagi dalam satu ayat, dia suruh gariskan mana huruf jar. So kamu tahu yang mana kamu nak gariskan macam kita buat tadi tu. Right? Tu pentingnya kamu ingat 6 huruf jar ni, tak banyak pun, ada 6. Mujur dia tak bagi kita 20. Kalau bagi 20 huruf jar tu banyak juga lah untuk kamu ingat. Alright? Ada soalan? Ada soalan tak sebelum kita terus kepada tajuk yang kedua? Ada soalan tak Alisha, Fatimah, Amni dan semua yang ada dalam ni ada soalan? Ada. Tak ada. Ya, okey. Kalau tak ada, kita nak pergi kepada tajuk yang kedua. Minta maaf lah ya, tahun 5. Kita memang kena laju. Ini pun dah, patutnya minggu ni kamu dah habis syllabus. Sebab tu 2 kali je. Seminggu sekali je. Alright, buka muka surat seterusnya. Kalau ikutkan tajuk yang seterusnya adalah karangan ziarah ilal mustashfa. Menziarahi ataupun pergi ke hospital. Tapi Ustazah tak nak tajuk ni lagi. Sebab bila Ustazah terangkan karangan ni, dia akan jadi panjang. So Ustazah akan ambil tajuk yang lagi senang, tajuk yang lagi simple. Tajuk yang seterusnya, Ad-Darsul Ashir. Pelajaran yang ke-10, tajuk Al-Fa'il. Muka surat Khamsuna. Muka surat 50. Okey, sila buka muka surat 50. Kita akan pergi kepada tajuk di muka surat 50. Kamu nanti ingatkan Ustazah ya, kita skip tajuk Az-Ziarah ilal Mustashfa. Karangan tu kita skip. Sebab kita nak pergi tajuk yang lagi senang kamu ni lah. Karangan tu kalau kita pergi belajar, dia panjang sikit. Alright, tengok tajuk Al-Fa'il. Ustazah share screen jugalah. Apa maksud al-fa'il ni? Sebelum kamu go through lebih dalam, kamu kena tahu dulu apa maksud fa'il. Dia ada fa'il, dia ada fa'il, nanti kamu akan jumpa maf'ul. Mufrad, musanna. Bukan yang tu, itu lain. Yang fa'il, bukan yang mufrad musanna jamak tu bukan. Ini kita dalam sesuatu ayat ada fa'il, ada fa'il. Apakah dia fa'il? Apakah dia fa'il? Fa'il mudhari'. Fa'il tu apa? Kalau fa'il tu apa? Apa maksud fa'il? Fa'il ni ayat tunggal kot. Ayat tunggal, ayat Bukan. Fa'il apa? Fa'il. Apa fa'il? Fatimah, apa maksud fa'il? Perkara perbuatan. Tu. Perkataan yang kedua kamu sebut tadi tu apa? Perbuatan. Fa'il. Okey. Perbuatan. Okey, dengar. Ustazah terangkan, Ustazah bagi tahu. Fa'il dan dalam sesuatu ayat ada fa'il, ada fa'il. Alright, fa'il tu yang Fatimah sebut tadi adalah perbuatan. Apa contoh perbuatan? Macam kamu sekarang contoh perbuatan belajar ataupun kamu bercakap, itu adalah perbuatan ataupun memukul. Lagi mengambil. Lagi apa contoh perbuatan? Berlari, berjalan, duduk. Yang itu bertukang. Yang bising tadi tu bertukang. Okey, yang itu adalah contoh-contoh fa'il. Sekarang ni apa maksud fa'il? Dia ada fa'il, ada fa'il. Fa'il perbuatan, fa'il ni apa? Mungkin cuba relatekan dengan fa'il tu apa? kata kerja. Kata kerja? Bukan, no. Kalau kamu tengok dekat buku muka surat 50 tu yang warna-warna merah tu, berdasarkan yang warna merah tu kamu rasa apa benda fa'il ni? Yang warna merah ni fa'il lah. Saya tahu kalau fa'il dia perbuatan. Tapi kalau fa'il ni mungkin orang tu. Orang-orang yang buat kerja tu. Pandai. Bagus. Alright, sebab tu Zaza suruh relate dengan yang warna-warna merah ni, tulisan merah. Okey, betul. Bagus Alisha. Fa'il ni adalah si pembuat. Okey, kalau fa'il perbuatan, fa'il tu dia mesti orang. Orang yang buat perbuatan tersebut. Faham? Faham setakat ni? Alright. Kita ulang balik. Fa'il perbuatan. Yang kamu belajar fa'il madi, fa'il mudhari', fa'il amar. Perkara perbuatan yang dah lepas, perbuatan yang sedang berlaku dan perbuatan daripada kata arahan ataupun kata suruhan. Itu fa'il, perbuatan. Fa'il, bila dia tambah alif kat situ, fa'il, dia adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut.
Maknanya si pelaku lah. Contoh tadi berlari. Siapa yang berlari? Tadi belajar. Siapa yang belajar? Itu dipanggil fa'il. Okay. Alright. So sekarang kita tengok contoh-contoh fa'il. Okay. Yang warna merah dekat sini, yang dia dah warna-warnakan merah ni adalah fa'il lah. Orang. Orang ataupun si pembuat perbuatan tersebut. Siapa? Okay. Kalau tengok kat sini, at-tilmizu ni adalah fa'il. Apa maksud tilmizu? Pelajar lelaki. Pelajar lelaki. Bagi maksud yang pertama ni je. Waqafa at-tilmizu fil qa'ah. Waqafa, berhenti murid lelaki di dewan. Alright. Seterusnya yang kedua. Tilmizani. Apa maksud tilmizani? Sama juga maksud dia dengan tilmizun. Tetapi kenapa dia jadi tilmizani? Ada 2 orang pelajar. Pandai. Sebab ada 2 orang. Bila ada 2 orang ataupun musanna, kita panggil dia musanna. So dia tambah alif nun dekat belakang ni. Ni kita dah belajar kan? Apa musanna, apa jamak apa. Alright. Okay, seterusnya yang ketiga ni. Ada 3 orang budak lelaki ni. 3 orang ni dia jadi jamak lah. Lebih daripada 3 ataupun lebih daripada 3. Yamshi al-aulad ilal madrasah. Berjalan, al-aulad ni anak-anak. Anak-anak lelaki, al-aulad. Kalau kata kalau seorang budak, kalau seorang budak waladun. Waladun. Tambah alif nun dekat belakang. Ni. Tetapi kalau ramai, so dia jadilah al-aulad. Oh, ni bukan macam nama sesuatu ya? Apa aulad? Jenis aulad. Betul. Okey, seterusnya jalasat tilmizatu. Tilmizatu ni adalah fa'il. Jalasa ni duduk. Okey, jalasa ni maksud dia duduk. Tilmizatu ni siapa yang duduk perempuan. Siapa yang duduk tu? Siapa yang buat fa'il tersebut? Siapa yang tengah buat perbuatan tersebut? So, fa'il ni lah, tilmizatu ni adalah fa'il dia. Orang yang tengah duduk tu, murid perempuan. Alright. Okay, ni contoh-contoh lain lah. Ustazah tak go through satu-satu lah. So kamu nampak kat sini. Al-bintan ni dia tambah alif nun 2 orang. Al-la'ibat ni ramai, jamak. Al-fallahuna ni pun jamak, ramai. Al-asma' ni pun jamak. Ikan-ikan. Dia tak semestinya orang, dia tahu. Fa'il ni tak semestinya orang. Contoh kalau haiwan pun dia boleh jadi fa'il. Contoh macam ikan ni. Tasbahu maksud dia tasbahu ni berenang. Siapa yang berenang? Siapa yang melakukan perbuatan berenang tersebut? So, fa'il dia adalah al-asma, ikan-ikan. Alright? Boleh? Senang kan belajar ni? Senang ke susah? Senang. Senang. Macam mana kamu nak kenal fa'il ni dalam sesuatu ayat? Contohlah dia bagi perkataan macam ni kan, nombor 1 ni. Tetapi dia tak warnakan warna merah pun tulisan tilmizun tu. Macam mana kamu nak tahu tilmizun tu adalah fa'il? Yang depan dah fa'il, yang belakang masih fa'il. Fa'il depan, fa'il belakang. Itu macam mana kamu nak kenal dia? Dia bergantung juga kepada ayat. Kalau ayat tersebut adalah jumlah fi'liyah, ayat yang dimulakan dengan fa'il, so fa'il dekat perbuatan dekat pertama, fa'il dia mesti duduk dekat tempat kedua. Kalau jumlah ayat tersebut adalah ayat ismiyah, ayat yang dimulai dengan nama, so nama fa'il tu akan ada kat depan, fa'il tu akan berada dekat nombor 2. Dia bergantung kepada ayat tersebut lah. Alright? Okay, so sekarang tengok muka surat seterusnya apa lagi yang perlu diterangkan dekat sini. Alright. Macam tak faham saya tengok. Tengok apa? Susah ke tajuk ni? Susah ke tajuk ni? Tak, tengok kat muka surat 51 ni macam mana? Surat 51 tu. Bukan fa'il. Alright. Kamu dah kena i'rab. Dalam tak kot. Tak sampai i'rab lagi macam ni. Dia panggil i'rab. Kalau ustazah hari tu masa jam dulu. Okey. Ustazah sangkut tadi. Saya tak dengar. Boleh. Yang lain dengar jelas. Yang dengar
Sangkut-sangkut sikit je Ustazah. Tapi saya langsung tak dengar. Saya tak faham apa saya cakap. Okey. Okey. Part mana yang tersangkut? Part yang muka surat. Yang muka surat 50 kat juga Ustazah. Okey. Okey, yang Ustazah ulang balik. Yang muka surat 51 ni dekat sini Ustazah rangkumkan semua So dia nak terangkan dekat sini mana kedudukan fa'il tersebut berada. Alright, yang itu Ustazah dah bagi tahu tadi. Yang sebelum ni Ustazah cakap fa'il mesti berada di awal ayat. Manakala fa'il perbuatan mesti berada di awal. Siapa pembuat tu mesti berada di perkataan yang kedua. Okay. Tengok contoh ayat tu. Yang ni, tengok yang pertama ni. Waqafa Tilmizu. Waqafa tilmizu. Mana fa'il? Mestilah Yang belakang. waqafa ni adalah fa'il. Tilmizu ni adalah fa'il. Yang ni kamu tahu maksud. Tilmizu ni kamu dah biasa jumpa murid lelaki, tilmizatun murid perempuan. Yang ni kamu dah kenal lah dia ni adalah fa'il. Dah tentu-tentulah orang ataupun haiwan ataupun benda tu dia akan jadi fa'il. Sebab ini adalah perkataan yang biasa kamu jumpa. Alright? Contoh yang ni pula, yang ba ni. Kataba tilmizani. Kataba tilmizani. Kataba ni adalah fa'il, perbuatan. Kataba menulis. Menulis ni adalah perbuatan. Tilmizani dua orang murid. So dua orang murid ni bukan perbuatan. Dua orang murid ni adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut. Alright. Okay, faham? Seterusnya. Sama juga yang ketiga ni. Marfu' bil waw ni. Alamak, Ustazah nak. Aduh. Okey, yang jim yang bawah ni pun sama juga. Yang ni yang jamak lah. Jamak dia waw nun. Jamak ni jamak ni ramai, lebih daripada 3 orang. So zara'a al-fallahuna. Al-fallahuna ni zara'a menanam ataupun bercucuk tanam. Bercucuk tanam ni perbuatan. Al-fallahuna ni petani. So petani-petani fa'il. Kamu jangan tertukar fa'il dengan fa'il. Okey. Jangan tertukar fa'il dengan fa'il. Fa'il perbuatan. Bila ada alif fa'il, orang yang membuat perbuatan tersebut, si pelaku. Alright? Okey, so sekarang tengok muka surat 52. Muka surat 52, nampak tak yang ni Ustazah share dekat skrin ni? Yang ni, yang ada nombor 1, 2, 3, 4. Tolong gariskan mana fa'il. Tak payah buat yang dekat dalam kotak-kotak ni, tak payah. Kamu gariskan mana fa'il. Ustazah nak kamu gariskan mana dalam ayat ni. Contoh Zara'at al-bintani al-azhar. Dalam ayat ni mana fa'il? Gariskan fa'il. Ustazah tak nak fa'il. Ustazah nak fa'il. Siapa yang buat perbuatan tersebut? Tolong gariskan dalam masa 2 minit. Dah. Sekejap je ni ada 4 soalan je. Okey dah? Dah? Dah Ustazah. Saya dah. Okey, Alisha pergi mana? Marah adik ke? Taklah. Tolong slowkan TV. Kalau nak tengok pun. Okey. Alright. Nombor 1. Nombor 1 Ustazah nak. Ustazah sebut nama Ustazah tak nak orang yang sama je bercakap. Okey, kejap Ustazah panggil nama. Izul ni. Izul ada tak dalam kelas ni Izul? Izul 1. Izul 2. Ustazah. Okey Izul, bagi nombor 1. Mana fa'il dekat sini? Nombor 1 ni yang yang dekat skrin ni. Mana fa'il dia? Sebutkan perkataan yang ada, yang perkataan fa'il tu. Apa dia? Al-bintani. Bagus. Walaupun dia senyap, dia dapat jawab yang betul. Alright, bagus. Okey.
Nombor 1 ni adalah al-bintani ni adalah fa'il. Mana fa'il dia? Izan, Fa'il dia kat depan tu. Qara'at. fa'il dia adalah Zara'at. zara'at. Bagus. Alright. Siapa nak nombor 2 cepat? Saya. Boleh? Muslimuna. Okay, Alisha. Muslim. Line ada problem. Muslimuna. Dekat saya Alisha punya suara okey je Ustazah. Alright. Muslimu. Okay, Sazan tu line. Sebab line sekolah hari ni problem sikit. Okay, al-muslimuna adalah fa'il. Dia punya fa'il adalah ni. Yusalla. Yusalli ni adalah yusalla ni adalah solat. Solat ni adalah perbuatan. Al-muslimuna ni orang-orang muslim. Alright, bagus. Nombor 3. Siapa nak nombor 3? Cepat. Nombor 3. Tak ada kalau panggil nama. Fatimah lah. Fatimah. Fatimah ni kalau tak panggil memang dia tak jawab. Jawab Ustazah. Yelah kena panggil nama dulu. Cuba volunteer. Bila Ustazah tanya siapa nak jawab? Cuba cakap. Saya Ustazah. Okay, nombor 3 Fatimah. Mana fa'il dia? Al-hujjaju. Okay, al-hujjaju. Mana fa'il dia? Fa'il dia adalah ni. Safara. Al-hujjaj ni adalah orang-orang yang menunaikan haji. Al-hujjaj. Ialah orang yang pergi haji tu lah tapi dia jamak sebabnya ramai. Okay, yang terakhir nombor 4, lelaki. Siapa lelaki? Siapa rasa lelaki? Cepat jawab ni. Siapa perempuan? Cepat lelaki. Siapa perempuan? Nuruddin ke? Nuruddin lah. Nuruddin, mana fa'il dia kat sini Nuruddin? Fa'il. Mana? Mirwahiyatun. Siapa ni? Apa maksud mirwahiyatun ni? Cermin. Are you sure? Bukan. Tatiru ni terbang. Mirwahiyatun ni masa kamu ada jam 4 kamu belajar kenderaan ni. Ni saya tahu roket. Roket. Kapal terbang. Bukan. Jet pejuang. Yelah, yang tu lah antara jet pejuang ataupun roket lah. Kapal terbang bukan, kata kapal terbang ta'iratun. Alright, settle. Okay, boleh faham fa'il ni? Senang ke susah nak tahu? Senang. Sazah ada projek fast learning? Ada, sebab tu Sazah nak cepat-cepat ni Sazah nak terangkan PBL pula. Okay? Alah. Banyak projek tak siap lagi. Tak apa, buat slow-slow. Projek ni diberi dalam masa 2 minggu, lama. So, hari ni buat projek ni, besok buat projek tu. Okay, Sazah bagi projek senang je, jangan risau. Projek Sazah bahasa Arab senang je. Okay, so sekarang kita fokus kepada projek. Begini. Okay. Tengok screen. Saya tak, kalau tu saya takut sikit. Lagi-lagi bahasa Arab. Ayah saya cakap. Cantik macam Aku ada. Okay, projek yang sebelum senang je projek Sazah ni, don't worry, alright. Sazah yakin sangat, yakin semua orang boleh buat. Sebab Sazah bagi projek yang ala kacang je. Okay, Sazah present besar sikit kejap. Okay, tapi kamu kena buka buku teks sebab projek kita ni berdasarkan topik ataupun tajuk-tajuk dalam buku teks kamu. Muka surat berapa? Teks, sabar. Laju betul Alisha ni. Alright, yang ini adalah PBL, sila fokus dan dengar elok-elok. Tapi jangan risau, nanti slide ni Sazah akan bagi dalam grup kelas juga supaya mak ayah kamu boleh bantu kamu lah. Ingatkan kamu kena buat apa. Okay, yang ini adalah PBL tahun 5. Bahasa Arab. Subjek bahasa Arab. Okay, kamu dikendaki untuk membuat nota peta minda. Pernah dengar tak peta minda? Pernah. Peta minda ataupun dalam bahasa Inggeris dia mind map.
Nota peta minda. Kenapa Ustazah nak kamu buat nota peta minda ni? Sebab bila peperiksaan nanti, dah tak guna buku dah. Bila peperiksaan kita tak ada dah nak buka buku, baca buku yang panjang-panjang berjela-jela macam sekarang ni. Buku ni hanya kita guna waktu belajar macam ni je. Bila peperiksaan, kita akan buka-buka nota je. Tak sempat dah nak baca panjang-panjang ni. So kita rujuk kita punya nota yang kamu buat tu. Sebab tu Ustazah nak kamu aplikasikan nota-nota ni supaya waktu peperiksaan nanti kamu buka nota je. Tak payah dah nak buka buku teks. Alright. Kamu dikendaki membuat 3. Okey, nampak macam banyak 3 kan? Tapi sebenarnya sikit je. Kamu dikendaki membuat 3 nota berbentuk peta minda di dalam kertas bersaiz A4. Kertas saiz A4 tu kertas apa? A4 lah. Kertas kosong lah, bukan kertas kosong yang kosong. Kertas A4 ni kosong. Bukan yang kertas kajang yang ada garis-garis tu, bukan. Saya nak kertas A4 kosong. Alright. Okey. Kamu nak kena buat nota tajuk apa? Okey, nota kamu 3 nota ni berdasarkan topik yang saya dah list dekat sini. Tengok, sila buka muka surat yang saya dah listkan ya. Pelajaran 27. Cuba buka muka surat 27 sekarang. Dah. 27 dah sampai. 2 year. Buka ada yang kamu hafal nama-nama burung, hamamatun, na'amatun, tawusun, yang nama-nama burung tu kan. So, Ustazah nak kamu mind mapkan dia dalam kertas A4 tu. Jadikan dia dalam satu peta minda. Tajuk besar dia dekat tengah-tengah tu, nanti Ustazah akan tunjuk contoh-contoh mind map. Macam mana kamu nak buat. Tajuk besar dia adalah, kamu buatlah tajuk besar dekat tengah-tengah tu At-Tuyur. Lepas tu kamu buatlah cabang-cabang dia. Cabang-cabang dia tu adalah nama-nama burung yang kamu dah hafal hari tu. Boleh? Nampak tak? Nampak tak? Boleh. Right? Okey, nampak macam senang kan? Senang je. Okey, yang kedua. Pelajaran keempat juga. Tetapi tajuk hasyarati. Tajuk apa hasyarati ni? Serangga. Muka surat 30 hingga 31. Nama-nama serangga. Tak banyak pun, ada 2, 4, 5, 6, 7. Lepas tu dekat muka surat 31 tu pun ada lagi serangga yang sikit-sikit tu. So, sama juga buat dia macam At-Tuyur tadi. Peta mindakan dia. Alright, dan yang terakhir. Pelajaran kelima. Sebab apa 3? Sebab tajuk kamu sikit-sikit. Kalau macam tahun 6, Ustazah bagi 2 tajuk je, 2 topik je. Tapi topik dia panjang sikit. Okey, yang ketiga. Pelajaran kelima. Tajuk Al-Adawatu Ittisaliyah Al-Hadisah. Tajuk apa ni? Muka surat 33. Peralatan teknologi baru. Tajuk yang peralatan teknologi zaman sekarang tu. Muka surat 33 yang ada TV, ada radio, ada satellite, ada fax, yang tu. Alright? Dapat? 3 tajuk ni boleh rujuk nanti muka surat berapa. Okey, murid-murid bebas dalam membuat nota berbentuk peta minda. Serlahkan kreativiti masing-masing dalam membuat nota ni. Biasanya kalau yang perempuan ni dia sukalah buat nota bentuk-bentuk awan. Lepas tu ada bunga-bunga ke. Yang lelaki ni mungkin dia boleh buat mengikut minat dia lah macam mana. Okey, bebas menggunakan pensel, pen warna dan sebagainya. Alright, Ustazah tak nak kamu type. Ustazah tak, perlu diingatkan, Ustazah tak nak nota kamu ni, 3 nota ni kamu type, guna komputer, lepas tu print, tak nak. Ustazah nak kamu tulis tangan. Kenapa Ustazah nak tulis tangan? Ustazah nak kamu biasakan menulis perkataan-perkataan Arab. Kalau menaip ni lain. So Ustazah nak kamu menulis. Right, seterusnya, macam mana cara penghantaran? Tarikh akhir penghantaran adalah pada 8 Jun. Nampak? Lambat lagi. Sekarang baru Mei. Jun. Lambat lagi. Kaedah penghantaran. Macam mana kamu nak hantar? Okey, bila dah siap, Ustazah minta tolong mak ayah kamu ambilkan gambar nota kamu tu menggunakan Canon. Sila guna cam scanner, kemudian PDF-kan dia dan hantar ke WhatsApp Ustazah. Alright. So mak ayah kamu adalah nombor Ustazah. Kamu tak payah salin pun tak apa. Mak ayah kamu ada nombor Ustazah. Alright. Guna cam scanner. Alamak, murid tahun berapa dah masuk dah. Dia ada kelas lepas ni. Okay, guna cam scanner, kemudian PDF kan dan hantar dekat WhatsApp Ustazah.
Okey, Ustazah, bentuk ni macam mana? Oh, macam ni. Ni. Okey, so sekarang Ustazah tunjukkan sepintas lalu. Ini antara contoh-contoh mind map ataupun contoh-contoh peta minda. Siapa yang ada komputer, ada handphone, boleh je search mind map. Nanti dia akan keluar macam-macam bentuk peta minda. So kamu boleh tengok je. Ni salah satu contoh lagi. Kamu mesti menggunakan warna-warna lah supaya menarik kamu punya mind map tu, alright? Ustazah, kat tengah tu tulis siapa Ustazah? Kat tengah tu tajuk besar dia. Contoh kalau macam burung tadi, kat tengah dia kamu tu adalah at-tuyur. Kalau yang serangga tadi kamu tu adalah al-hasyaratu. Alright? Oh, dia nak macam ni Ustazah. Design thinking. Kat design thinking nak tulis apa? Tak kisah. Kamu boleh buat cara macam mana. Kalau kamu tak nak tengok macam ni pun, kamu boleh guna cara lain. Alright? Okay, syukran habis. Oh, Ustazah. Murid tahun 2 dah masuk dah. Dia ada kelas lepas ni. Okay, ada soalan? Tak ada soalan Kita nak habiskan kelas kita. Susah kalut sebab dah ada budak tahun 2 masuk. Okay, kalau tak ada, tolong seorang laju-laju baca doa lepas habis belajar. Siapa? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min du'a'i la yusma'u min nafsin la tasma'. Mungkin la ya'fa wa na'udzubika min ha'illatin arba'. Amin. Terima kasih Alisha. Okay, bye. Jumpa lagi. Jangan lupa buat kita punya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.